Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitab kita pakai muka surat 37. Kata musannif sifat takwin dan menjalani oleh Maturidiyah. Akan ada lagi sifat Allah Ta'ala yang dinamakan dengan sifat takwin. Artinya mengada, iaitu sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala, yang dengan dia Allah Ta'ala mengada akan sesuatu dan mentakdak akan dia. Tetapi kalau ta'aluk dengan mengada dinamakan ijad, artinya mengada, dan kalau ta'aluk dengan mentakdak namanya i'dam, artinya mentakdak, dan kalau ta'aluk dengan menghidup dinamakan ihya, artinya menghidup, dan begitulah kiasnya. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pula dilahirkan daripada mak ayah kita Islam. Kita dapat Islam melalui mereka, alhamdulillah. Syukur lagi diberi pada kita, dibesarkan dalam satu masyarakat yang Melayu Islam. Dengan itu kita dibesarkan dalam keadaan mengikut syariat, apa yang disuruh, meninggalkan apa dilarang. Alhamdulillah. Diberi pula kita kesedaran untuk belajar dan menuntut ilmu. Apatah lagi kita memang sedar, diberikan kesedaran kat kita memang sangat nipis bab-bab ilmu, khasnya bab-bab agama, khasnya bab ketuhanan, mengenal Allah, mengenal Rasul ni. Dan diberikan kita kesungguhan untuk nak belajar, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, datang untuk solat maghrib berjemaah di surau ni, insya-Allah untuk dan juga kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab Pati Faridah ni, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala sifat takwin. Ada sekalian kita nak sambung satu lagi ni yang kita dah cover dah itu. Satu lagi sifat, ya sifat ni atas bilangan kita tak bilang. Dalam sifat 20 ataupun sifat 13. Bahkan dia adalah satu sifat yang asing, yang ada sebagai ulama' mensabitkan dan menghitungkan sifat ni sebagai sifat ma'ani. Dan ada ulama' yang tak menghitungkan dia. Yang ni lah yang kita nak bicara. Yang hari tu kita jumpa satu yang namanya idrak. Iaitulah satu sifat yang menghimpunkan tiga sifat pada Allah Ta'ala. Yang dengan sifat idrak ni Allah Ta'ala dia mendapat membau, menyentuh, merasa. Semua ketiga-tiga sifat ni terangkum dengan istilah idrak. Jadi atas bicara kita buat rumusan lepas dengan apa ulama' dah bicara. Sifat ni kata jumhur ulama' dia tak bilang suku atas nama sifat ma'ani kerana tak sabit daripada mana-mana ayat Quran dan hadis mensabitkan idrak dengan makna macam ni, dengan makna membau, menyentuh, merasa ni. Tetapi nak menafikan sifat ni sehingga mensabitkan perkara di sebaliknya, yang tu mustahil pada Allah Ta'ala. Takkan Allah Ta'ala tak membau, merasa, menyentuh. Sedangkan semua keupayaan dan kebolehan mencapai
sifat-sifat demikian tu, Allah lah yang menciptakan sifat tu kat kita. Takkan dia tak boleh, ataupun dia tak ada, tak nyata, tak jelas, tak terang, tak inkishaf pada dia, sifat-sifat membau, menyentuh, merasa ni pada dia. Yang tu yang jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, dia kata tak ada dalam Quran hadis, tapi akal menerima munasabah untuk mengatakan selayaknya sifat ni ke Allah Ta'ala, itu yang sifat ni ditawakuf daripada dihitungkan. Maksud tawakuf ni tak dihitung, dihentikan dia, setakat itu saja perbincangannya, tak dimasukkan atas kata senarai sifat-sifat yang wajib kita belajar, kenal, yang wajib iktikad dengan pasti dengan dia. Yang ni tak ada. Itu yang lepas idrak. Kita nak sambung ni, satu lagi adalah takwin. Kita cuba ambil faham ni. Kata dia, dan telah menjalani oleh Maturidiyah. Jadi yang ni bukan kaedah dalam Asy'ariyah. Satu kaedah kita belajar nama dua imam ni, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ni. Mereka ni atas nama umumnya istilah dipanggil sebagai dipanggil sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah. Kerana mereka ni telah merumuskan dalam bentuk format, kaedah, membukukan, menyusun satu persatu rumusan daripada seluruh Al-Quran dan hadis, ambil daripada perjalanan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dengan apa akidah yang telah diajarkan tu, dan apa yang sepatutnya diiktikad, sabit dengan akal dan nakal, telah dirumuskan oleh mereka dalam istilahnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Khas atas bicara bab ketuhanan, yang ni yang kita bicara, ada 13 atas akidah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, umum istilahnya bahasa itu 20. Dan ada lagi tambahan ni, idrak, takwin. Jadi takwin ni di atas kaedah bukan Asy'ariyah punya, tapi Maturidiyah punya. Jadi perbezaan antara Asy'ariyah Maturidiyah ni, dia satu perbezaan yang sangat kecil. Bukan perbincangan usul, tapi istilahnya perbincangan furu'. Adakah nak bilang suku, tak bilang suku, tentu beza. Macam mana kita dah bicara dulu dalam bab maknawiyah, adakah nak bilang suku, tak bilang suku. Tak bilang suku itulah di atas angkanya Asy'ariyah ada 13. Bila bilang suku asin sifat maknawiyah ni, maka yang itulah yang jadinya 20. Begitu juga atas mengasingkan satu lagi sifat atas penamaan dia adalah sebagai sifat. Sifat tu atas nama sifat zatiyah, sifat ma'ani. Ada satu lagi nama takwin ni, yang ni bukan kaedah Abu Hasan Asy'ari. Baik. Nanti yang dia kata, menjalanilah oleh Maturidiyah, akan ada lagi sifat Allah Ta'ala, dan sifat di sini maksudnya sifat ma'ani. Dari segi nama, dinamakan dia sifat takwin. Kalau tengok bahasa Arab tu sikit, takwin ni, yang diterjemah sini mengada. Dia daripada perkataan kana. Tukar pada wazan fa'ala. Yang mana tasir. Kawwana yukawwinu takwinan. Dan kita akan jumpa nanti dalam sifat ma'nawiyah dia. Tentulah bila sifat takwin, fahuwa kaunuhu mukawwinan. Kalau itu adraka yudriku idrakan. Allah ni ada sifat idrak atas nama bincang sifat idrak lepas. Tentulah ada sifat kaunuhu mudrikan. Itu jumpa ke depan, insyaAllah. Jadi atas terjemah, takwin maksudnya mengada. Mengada ni atas jumhur kita ulama' ahli sunnah wal jamaah yang memang sepakat mengada, meniada, menghidup, memati, yang tu tak diistilahkan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani atas istilahnya kuasa. Orang Ta'ala kuasa. Kuasa apa? Kuasa menghidup, kuasa memati, kuasa memberi, kuasa menghalang, kuasa memberi mudarat, kuasa memberi manfaat. Atas umum sifat untuk membuat atau tak buat sesuatu ni, atas nama sifat kudrat,
kuasa. Mendetailkan kuasa Allah Ta'ala tu, Allah buat apa. Yang tu atas jumhur ulama, atas bahasanya disebut sifat af'aliyah. Dia panggil bab af'al, bab perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat apa? Dia al-khaliq, dia yakhluqu, dia yusawwiru, dia yarzuqu, dia wahaba, yahibu, dia yanfa'u, dia yadurru, dia yu'ti, dia ahya. Tuan-tuan tak dengar kalimah tu, dengar je kan. Maksudnya dia bahasa Arab lah sikit kan. Jadi yang tu, dia bukan termasuk dalam sifat ma'ani, atau istilah dia panggil bab af'al, dia sifatul af'al. Yang tu pun kalau saya sebut panjang sangat nanti, tu tahu tak faham pun kan. Tapi saya nak sebut sekali lalu, atas bilangan sifat, yang tu tak dipanggil sifat. Yang tu dipanggil perbuatan. Panggil perbuatan. Dan mensabitkan perbuatan tu disebabkan sabitnya sifat paling utama sekali, kudrat. Dan bila Allah buat sesuatu ni, katalah misalnya yakhluqu, dia buat, terhimpun yakhluqu ni dengan kebolehan dia. Yakhluqu ni tentulah sabit pada zat Allah Ta'ala, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan segala sifat kamalat lain, sifat kesempurnaan lain, yang semua sifat ni ditonjolkan, yang tu buat, dizahirkan dia dengan sifat yakhluqu, yusawwiru, yahibu, yanfa'u, yadurru, yu'ti, yuhyi, yumitu. Dengan bahasa lain, Allah bila dia buat satu perbuatan, perbuatan yang dia buat tu, dia, perbuatan tu terhimpun pada dia dan mengisyaratkan segala sifat kesempurnaan bab ma'ani hasil dan ada sabit sungguh pada dia, yang terzahir dengan dia buat perbuatan. Boleh faham tak faham? Saya tak tahu bahasa tu. Boleh. Saya buat misal contoh. Kan saya, kalau saya sebut ke saya dulu lah kan. Saya nak sebut beza antara sifat ma'ani dengan sifatul af'al. Dengan kata perbuatan. Allah. Kebolehan saya bercakap. Sifat boleh bercakap. Melihat, mendengar. Ada keupayaan. Sifat hidup ada kat saya. Allah Ta'ala beri. Ini pun kita bicara dah nisbah Allah beri kat kita. Semua Allah Ta'ala beri kan. Sifat hidup, dia bagi sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrat, sifat sama, basar, kalam. Semua ni Allah Ta'ala punya. Kat kita ni asal zero, kosong, mayan, apa pun tak ada. Dia bagi jadi kita dan dia zahir kat kita segala sifat ni, dan alat yang untuk menunjukkan sifat-sifat ni ada kat kita, nisbah kat Allah bagi kat kita, ada alat berkakas. Nak bercakap mulut, nak melihat mata, nak mendengar telinga. Nak kuat dia bagi tangan kaki, otot misalnya. Hayat dia bagi jantung, contoh. Untuk ada ilmu dia bagi otak. Untuk ada iradah dia bagi hati, perasaan, kehendak. Untuk ada kudrat ni, kederat, nak pada kudrat atau dia bagi otot, tangan, kaki. Itu tempat penzahiran dia. Jadi bila Allah Ta'ala beri kat kita macam ni, katalah saya menulis. Menulis perbuatan tak? Menulis perbuatan tak? Menulis tu ada tu kederat saya. Dalam menulis tu ada kehendak saya. Dalam menulis tu ada ilmu saya nak menulis. Dalam masa saya menulis tu tentulah saya hidup. Saya menulis tentulah saya tengok apa saya tulis. Dan saya tulis tu, antara kemahiran yang ada untuk menulis ni, antaranya hasil daripada apa saya dengar. Dan bila saya dengar, saya menulis, apa saya tulis tu, saya ada keupayaan pula untuk menutur dan menzahirkan dia dengan percakapan saya. Jadi, setiap perbuatan yang saya buat, dia sebenarnya menonjolkan apa sifat ma'ani yang ada. Boleh? Faham? Saya bertukang tu, ada tak? Saya hidup tak?
Cukuplah tu. Jadi bertukang apa? Bertukang tu perbuatan. Tapi kat saya ada sifat hidup, ada ilmu, ada kehendak, boleh dengar, boleh lihat, ada kederat. Yang tu sifat ma'ani. Bila buat perbuatan, yang tu adalah nak sebut khas penzahiran itu. Penzahiran segala sifat ma'ani yang Allah Ta'ala anugerah tertonjol dengan buatnya perbuatan. Satu, setiap perbuatan, khasnya kalau kita sebut dalam konteks kita dulu, setiap perbuatan pada makhluk ni menunjukkan apa sifat yang ada pada makhluk. Betul tak saya sebut tu? Boleh faham tak saya sebut apa? Lambat sikit tak? Slow sikit tak? Kita tak biasa dengar pembahasan macam ni, tu yang melengkung. Setiap perbuatan yang ada pada makhluk menunjukkan apa sifat yang ada pada dia. Kalau dia ni azan, dia buat tak tahu, buat pekat badak je. Macam tu, kita nak kata apa sifat dia ni? Boleh jadi dia ni bodoh. Dia ni terkejak akal. Boleh jadi dia ni pekak. Boleh faham saya sebut apa? Boleh? Pasal apa tu? Pasal kita tengok perbuatan dia tu tak menunjukkan apa sifat yang ada pada dia. Saya syarah tu panjang lagi. Cukuplah sekadar tu untuk saya nak tunjukkan. Kaedah jumhur ulama ni, sifat takwin ni, dia tak menghitung sebagai sifat ma'ani, tapi dia termasuk dalam huraian af'al. Okay. Macam mana pun atas kaedah Maturidiyah, dia kata ada satu sifat namanya takwin, atau terjemahannya mengada, iaitu definisi dia macam ni, sifat yang sedia adanya pada zat Allah Ta'ala. Dia satu sifat yang sabit di zat, maksudnya dia sifat ma'ani, yang dengan dia Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dan mentakdakan dia. Yang dengan dia mengada dan mentiada. Kan kita belajar lepas dah, mengada dan tiada ni, asal kita belajar dalam sifat 20 tu, kudrat iradat ilmu hayat, sifat apa? Mengada dan meniada. Tak faham soalan? Sifat apa? Sifat kudrat lah. Satu, kita atas jumhur ulama sebut kudrat, dan mesti bila kudrat, takkan kudrat semata, mesti ada iradat. Dan iradat mestilah datang daripada ilmu. Ini pun benda-benda yang kita belajar dah. Dan bila ada kudrat, iradat, ilmu, tentulah menunjukkan yang empunya kudrat, iradat dan ilmu ni tentulah sabit pada dia hayat. Tak mungkin dia ada kudrat, dia ada iradat, dia ada ilmu, tapi dia mati. Subhanallah. Tak mustahil gitu. Jadi setiap yang punya kudrat, iradat, ilmu tentulah ada hayat. Jadi empat-empat ni dia memang tak boleh pisahkan. Begitu juga untuk menunjukkan kesempurnaan juga. Tentulah dia sama, basar, kalam. Jadi khas yang nak sebut tu tentang kudrat tu. Atau apa yang telah kita bicara lepas, mengada dan meniada ni, dia takluk kudrat. Dan takluk kudrat, takluk taksir. Ingat tak ingat pelajaran, saya tak tahu. Itu terpulang. Tuan-tuan bersungguh tak bersungguh mengaji, dengar tak dengar, faham tak faham, tak faham tanya lain. Kudrat ni takluknya takluk taksir. Masuk taksir apa? Dia beri bekas. Allah Ta'ala mengada, ada. Dia memati, mati. Kalau dia menghidup, hidup. Kalau dia membuat rupa, mencipta, memberi, mengurnia, memberi dengan Ar-Rahman, memberi dengan Ar-Rahim, macam-macam nama atas huraian sifat Allah Ta'ala ni ke dia. Jadi atas kata sifat yang umum tentu sabit pada dia yang tak boleh dinafikan sama sekali. Sama ada dia memberi, membuat, mencipta apa. Bila hasil perbuatan dia macam ni, tentulah umum sifat ma'ani yang sabit dia kudrat, iradat, ilmu, ayat. Khas bicara kudrat tu. Jadi mengada dan meniada ni, kalau asal kita bicara jumhur, yang memang disepakati oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, kudrat lah. Jadi bila khas mengada, yang tu atas jumhur yang disepakati, dia dipanggil af'al, perbuatan. Dipanggil sifat perbuatan, dipanggil sifatul af'al. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru, yakhluqu, yakhtaru.
Apa lagi? Huwa alladhi yusawwirukum fil arham, yusawwiru, kan? Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit, yamhu wa yuthbit. Tuan-tuan tak faham tu, memang layak pun tak faham pasal dia bahasa Arab sikit kan. Tapi saya nak cerita ada perbuatan situ. Nak cerita perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan dia banyak. Kalau nak hitung satu-satu apa dia buat kat makhluk atas nama perbuatan, Masya Allah. Tak tersebut kita kan, dia lah memberi kita berjalan, dia lah memberi kita rezeki. Sebut satu-satu kan. Patah lidah kita nak menyebut perbuatan Allah Ta'ala ni. Macam mana pun yang kita bicara, kita atas dasar bicara atas nama Allah Ta'ala ni, nak kenal Allah Ta'ala, kenal dengan sifat. Pasal zat, sifat, tu yang kita kenal apa? Kenal dengan sifat. Dan sifat ni bila sabit ke dia, melayakkan dia dan membolehkan dia boleh merealisasikan apa saja kehendak dia nak buat. Perbuatan dia, yang perbuatan dia pula sedia maklum pada kita. Kita belajar buat kudrat dulu. Dia nak buat, jadi. Terus. Nampak kuasa dia macam tu. Cuma bila kata membuat sesuatu yang tentulah nisbah dia, zat dia dan sifat dia buat ke makhluk, buat zat dan sifat makhluk, proses itulah dipanggil perbuatan. Jadi kalau jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kita mengistilahkan takwin ni, dia sifatul af'al, dia bukan sifat ma'ani. Maturidiyah dia kata yang ni sifat ma'ani. Nama dia takwin. Siap. Baik, yang tu yang asal saya nak syarah, definisi yang dia kata, sifat yang sedia ada pada zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat ini, Allah Ta'ala mengada dan mentakdak sesuatu. Kan kita kalau berarti sifat mengada dan meniadakan sesuatu, sifat apa tu? Sifat kudrat. Sifat iradat, menentu, mentaksis sesuatu. Sifat ilmu, nyata, jelas, inkishaf sesuatu. Hayat, tak ada takluk. Macam mana pelajaran takluk lepas. Sama, jelas, nyata sesuatu, inkishaf. Basar pun inkishaf sesuatu. Kalam, untuk dilalahkan sifat kalam dia, menunjukkan kepada makna wajib ke, mustahil ke, harus ke. Itu mendilalahkan sesuatu. Itu pelajaran lama tu semua tu. Cuma boleh tangkap, boleh faham, boleh proses. Yang tu saya sebut je lah kan. Mudah-mudahan orang tak ada faham dengan kita. So memang kadang bila kita nak proses ni, dia berhajat kepada kefahaman. Baik, apatah lagi macam kita duk bercara ni. Samalah ni. Baik. Macam mana pun, atas kaedah Maturidi, dia kudrat. Tapi ada satu sifat khas, umumnya nama dia takwin, yang dia termasuk dalam sifat ma'ani, khas. Kita nak sebut macam mana? Mentaksiskan perbuatan dengan tentu daripada kuasa Allah. Dia memang kuasa. Nak buat apa mungkin pada makhluk ni, memang dia kuasa. Di atas apa yang dia buat dengan tentu, dengan kuasa dia tu, itulah dipanggil takwin. Itu yang dia kata, yang itulah mengada dalam dia, tetapi, dia guna bahasa tapi sini, bila Allah Ta'ala mengkhaskan perbuatan, kuasa dia buat sesuatu, kalau takluk dengan mengada, nama dia ijad. Pasal apa? Dia aujada, yujidu, ijadan, ijad. Tentu pun tuan-tuan tak faham, dengar je. Artinya mengada. Dan kalau takluk dengan mentakdak, takdak ni daripada adama, meniada, artinya a'dama yu'dimu, i'daman. Dinamakan dia i'dam, terjemah mentakdak. Dan kalau takluk dengan menghidup ni ahya, yuhyi, ihya'an. Atas nama takwin tu dia ambil masdar dia, yang tu nama takwin. Ihya, i'dam, ijad, lagi menghidup. Betul? Begitu juga kias. Kalau mematikan,
Dia amata, yumitu, imatah. Razaqah, arzaqah, yurziqu, irzaqan. Sifat irzaq. Dia bagi manfaat. Anfa'a, yunfi'u, infa'. Adarra, yudirru, idraran. Dia bagi idrar. Dan dia juga dar. Saya sebut cukup macam tu, nak menunjukkan ada perbuatan. Untuk nama ma'ani, ambil masdar dia. Bukan ambil perbuatan dia tu. Kalau ambil dengan makna perbuatan, dia sifatul af'al. Dengan tak ada khilaf. Ulama' Asy'ariyah, Maturidiyah. Adapun nak menamakan dia sebagai sifat ma'ani, sifat ihya' ni ma'ani. Sifat imatah ma'ani. Sifat i'dam ni ma'ani. Sifat ijad ni ma'ani. Irzaq ni ma'ani. Nak nama ma'ani yang ni kaedah Maturidiyah saja. Satu apa yang kita sebut ni, dia satu pembahasan yang rumusan ulama sebut daripada Quran hadis tu. Ambil ni kesimpulan. Satu, kalau nak faham betul-betul, nak bagi faham betul-betul, memang kena duduk lubuk dia lah sikit. Memang ilmu agama ni tuan, dia kalau nak faham betul-betul, mesti duduk lubuk dia. Tuan-tuan tak duduk lubuk, apa benda pun kalau tak duduk tempat dia, tuan-tuan takkan boleh ada kemahiran yang semutlaknya untuk memahami sesuatu bidang ilmu. Tuan-tuan kalau memasak, takkan masak kat rumah, daripada kecil, mak kita pula bukan tukang masak, bolehlah buat apa saja yang duk biasa. Tapi nak jadi pakar memasak, tuan-tuan mesti duk lubuk dia. Kena pergi kursus, tambah pergi buat ijazah, master, PhD, bohpi bahasa itu. Untuk apa? Masakan. Okey, contoh. Macam agak-agak macam mana masakan? Macam mana? Tera lah. Pasal apa tera? Mu sebut lah buat capati, tosai, masalode, bohpi. Itu India punya. Kau sebutlah kuih apa? Kuih moden, tradisional, kuih bulan, kuih matahari, kuih bintang. Kau sebut je. Nak buat kek pisang, kek nangka, kek manggis, kek doroyan. Sebut je. Kau nak buat apa yang jadi kuah ni? Pok tek, pok pek, tong yang, tong tang. Tak erti saya nak sebut pun. Nama pun saya tak erti lah. Takat tu nak boleh sebut pun kan. Tu contoh makanan Siam. Contoh makanan Cina, dim sum. Apa nama? Tuan-tuan kalau duk masak asam pedas, ikan goreng, sambal belacan, mapo tak kerti masak tu ni. Kena duk lubuk dia. Boleh faham saya sebut tu kan? Tujuan saya nak cerita tu, nak cerita apa? Ngaji lah sama juga. Tuan-tuan kalau duk kapung, tu nak bagi faham macam mana orang ngaji kat pondok. Cirit lah sikit. Tuan-tuan kena duk lubuk dia. Itulah kan. Tapi sekurangnya, tuan-tuan ada faham, aku tak erti ni dah. Ya, ni kena tanya ahli dia. Sekut lah tu. Saya boleh cerita satu-satu. Pasal saya memang faham. Tuan-tuan muntah hijau lah lagi. Boleh saya sebut kan. Itu saya nak buat bandingkan saja. Siap. Satu ilmu ni kita kalau tak kerti, mengaku bodoh senang, lepas tu serah kepada ahli dia. Kalau agak nak berani nak jadi gentleman, mai duduk lubuk dia, mai mengaji. Dan tu yang kaedah dah. Jangan cuba nak faham sendiri, tu payah. Terak duk mengaji pun kadang payah nak faham. Siap. Selesai situ. Itu sifat takwin. Kaedah penamaan macam itulah nama dia. Dan Asy'ariyah berkata tak ada bagi Allah Ta'ala sifat takwin ini. Dia kata tak ada. Tak ada bubuh nama istilah takwin-takwin ni. Bahkan yang tersebut daripada ijad dan i'dam. Alif lam kha tu iqra ila akhirih. Baca sampai habis tu ijad, i'dam, ihya, imatah saya sebut tadi tu irzaq apa. Dia ta'alluq tanjizi hadis. Dia termasuk dalam ta'alluq sifat kudrat. Ta'alluq sifat kudrat namanya sifatul af'al. Dia ta'alluq sifat kudrat. Yang kata dia ialah ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat juga. Dia ta'alluq kudrat. Bukan sifat ma'ani.
Itu Asy'ariyah punya kaedah. Dan mustahil lawannya iaitu tak ada sifat mengada. Jadi bila mengada, lawannya meniada. Dan bukan meniada tu, tak ada sifat mengada. Mustahil, bukan lawan bagi mengada meniada. Takwin mengada ni tak ada sifat takwin. Okey, itu mustahil. Siap, Ustaz. Aduh. Takluk tu pun kalau tuan-tuan tak faham takluk, saya sebut takluk, lagi satu pula bab ilmu takluk. Satu ngaji ni, apa faham? Kena bersungguh tak? Kena, boleh miss tak? Satu pelajaran boleh miss. Lepas tu, kena ingat. Lepas tu memang kena duduk lubuk dia. Kalau sebulan 2 kali, okey. Wah, pergi tanya-tanya soalan itu lah. Nak menunjuk apa? Satu, orang yang betul-betul nak faham ni memang kena duduk lubuk dia untuk faham. Memang macam tu dah. Sikit lagi isu macam mana. Untuk dia orang kata, oh Islam ni susah lah nak kena faham ni. Saya nak kata gini, Islam nak benda berharga, siapa nak benda berharga, kena duduk tempat dia. Kita pergi sekolah, belajar, kadang belajar bukan benda berharga sangat pun. Belajar bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, habis-habis SPM, satu pun tak pakai. Buang parit semua. Saya punya bahasa gitulah. Faham buang parit? Tak guna satu pun. Tak tanya adik, betul tak? Sekolah kebangsaan ngaji 6 tahun duk pakai apa sekarang? Kemahiran hidup tak pakai. Kajian tempatan tak pakai. Bahasa Inggeris tak pakai. Pendidikan jasmani mana saja-saja pagi-pagi duk hu. Tak ada sabit di pasal muzik, ada cikgu sedang aerobik tu. Tu ada. Tak ada praktik sikit pun. Senaman main bola pun. Bukan belajar bersungguh-sungguh main bola pun, bukan pergi duduk sekolah sukan untuk belajar teknik main bola tu ya. Main tu bagi bola duk gebuk tu main bodoh gitu. Main skill tak ada. Main skill tuan-tuan kena pergi sekolah sukan. Sekolah untuk sukan Ada Ipoh ada satu sekolah ni. Perak ada ke Ipoh. Sekolah tu memang sukannya. Kalau berenang hari-hari. Badminton tu badminton lah hari-hari. Sampai dilatih sampai jadi pakar. Kalau angkat berat tu. Bina badan tu pakai spandal tu. Bina badan tu. Itu kot saya nak sebut kata. Yang tu baru tu tak boleh jadi pakar tu. Kalau sekolah macam tu, untuk benda dunia pun kena duduk tempat dia. Macam ilmu kita belajar ni tempat dia. Jadi nak memaham macam ni, kalau agak tak faham tu, saya sebut inilah. Dia tak usah gaduh lah pasal dia. Fardu kifayah saja. Tu ulama sebut ni buat apa? Sekadar untuk menunjukkan yang ni ada pembahasan dia. Siapa yang memang nak bersungguh mengaji, kena ngaji lain lah. Itulah sebut. Siap. Selesai. Sifat ma'nawiyah bagi dua sifat idrak dan takwin. Baik. Jadi atas kaedah menghitungkan idrak dan takwin ni sifat ma'ani. Dah sifat ma'ani tentu ada sifat ma'nawiyah. Itu kita belajar lama dah tu. Kudrat, bila sabit kudrat tentulah kaunuhu qadiran. Mesti. Takkanlah sabit sifat di zat, tapi zat tak ada nama yang melayakkan nama itu pada dia, yang nama itu menunjukkan sabitnya sifat tu di dia. Takkan macam tu. Saya dah bicara dulu. Yang ni dia boleh cooking. Bila cooking, kita alat tu kita panggil cooker. Bila dia cooking tu, dia cook apa? Dia cook rice, kita panggil rice cooker. Kan gitu tak? Kalau orang putih kita boleh faham gitu, Arab tu tak kena faham disiplin Arab lah. Cuma orang putih ni kita biasa belajar bahasa Inggeris. Sekolah kebangsaan pun ngaji. Tu pun ada juga orang tak faham cooker, cooking, rice cooker tu pun tak faham. Terah tu duk mengaji bahasa Inggeris sehari. Setiap hari mengaji bahasa Inggeris. Seminggu sampai ada yang 8 waktu. 8 masa belajar. Tak pun 6 masa. 5, 6, 7. 7 waktu. Satu waktu 40 minit. 40 minit. Belajar bahasa Inggeris. Tu pun tak lepas lagi nak faham.
tambah Arab tak pernah belajar langsung sekolah kebangsaan dulu. Dan lagi susah saya. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh faham tu, selayaknya lah saya sebut itu. Pasal saya buat bandingan bahasa Inggeris tak boleh, buat cerita bahasa Melayu pun tak berapa pandai. Tambah nak boleh telan dengan bahasa Arab, kena lagi susah. Okey. Dasar saya nak sebut, setiap ma'ani mesti ada ma'nawiyah. Jadi dah sabit sifat idrak, takwin, atas kata dia sifat ma'ani, tentulah sabit ma'nawiyahnya. Prinsip tu tak boleh nafi, kita dah belajar lepas. Menafi ni memang orang tak baca kedik. Pasal bila sabit yang ma'ani di zat, tentulah sabit ma'nawiyah dan sabit nama yang melayakkan untuk dinama zat yang mempunyai sifat ma'ani. Kalau ilmu, alim. Pasal apa panggil alim? Pasal sabit ilmu di zat atas bicara ke Allah Ta'ala ni, ke Allah. Allah, nama bagi zat yang wajibul wujud, sabit pada dia ilmu. Bila dia ada ilmu, dia Tuhan yang alim. Siapa alim? Pasal sabit sifat ilmu ke dia. Jadi, bila zat dia sabit sifat idrak, tentulah idrak ni fahuwa adraka yudriku. Idrakan fahuwa mudrikun. Tentulah kaunuhu mudrikan. Takwin, kawana yukawinu takwin. Dan bila sabit takwin pada Allah Ta'ala, tentulah kaunuhu mukawwinan. Kalau kita biasa belajar dengan kaedah bahasa Arab, tak susah pun pelajaran tu. Oh, sabit asrik itu ya, darabah ya, daribu daraban, fahuwa daribun, wadaka madrubun. Darib, ad-darbu, tentulah darib. Jalas saja julusan, fahuwa jalis. Bila ada julus, fahuwa jalis. Kata banyak tubuh kitabah, ada kitabah, katban, kitabatan, fahuwa katib. Tuan-tuan tak faham tu, dengar je. Dengar je tu. Dengar je tu. Kalau yakhluku, khalaqa yakhluku khalqan, fahuwa khaliq. Bila sabit, dia ada sifat al-khalqu, tentulah dia khaliq. Bila dia khaliq, tentulah dia boleh yakhluku. Yang tu tuan-tuan dengar je lah saya kata apa. Saya terjemah pun makan masa nak faham itu. Baik. Jadi telah berkata setengah ulama muhakkikin yang mutaakhirin, apabila telah sabit bagi Allah Ta'ala sifat idrak dan sifat takwin, maka terlebih hampir ditambah pula. Maksudnya pendapat yang munasabahnya adalah sifat ni sifat ma'ani, tentulah ditambah pula sifat ma'nawiyah. Tentulah hasil ma'nawiyah. Pasal ma'nawiyah ni nak menunjukkan dia hal ataupun itibari. Bila sabit ma'ani ke zat, mestilah maksudnya zat ni mempunyai sifat ma'ani tersebut, tentulah ada nama dan keadaan sifat itu berdiri di zat. Mesti ada. Macam mana telah kita bicara lepas. Itu pertama, kalau masalah idrak ni dipanggil kaunuhu ta'ala mudrikan. Terjemah dia artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendapatkan. Yang ni ada sifat idrak pada zat Allah Ta'ala. Siap. Dan tentulah mustahil lawannya iaitu tak ada sifat idrak pada zat Allah Ta'ala. Seterusnya adalah ada sifat takwin pada zat Allah Ta'ala. Tentulah mustahil lawannya. Gitu je. Ada keadaan Allah Ta'ala yang mengada. Jadi kaunuhu mukawwinan. Langkah saya baca. Dan seterusnya adalah kaunuhu ta'ala mukawwinan. Terjemahnya keadaan Allah Ta'ala yang mengada. Yang ni ada sifat takwin pada zat Allah Ta'ala. Siap. Dan mustahilah lawannya iaitu tak ada sifat takwin pada Allah Ta'ala. Nah, itu perbincangan takwin. Siap. Dalam tu dulu. Boleh? Buat ada soalan ke abang kan? Yang rasa macam faham, tapi tak faham. Kalau tak faham, tapi boleh faham. Dalam sangat. Dia bukan dalam sebenarnya. Bahasa. Kita tak faham bahasa. Tak tahu kaedah. Kalau saya kata drive, boleh driver, faham tak? Boleh tak faham? Ketak-ketak pun dalam sangat. Dalam sangat kan? Driver. Can you drive a car? Yes, katalah yes. So you are a driver? Are you a driver? Ya. Yeah. Senang faham. Dalam lah bahasa ni.
Ya lah, bukan. Dalam mu reti bahasa Inggeris, mu retilah nak oyak kena. Itu Ni bahasa Arab mu tak reti, nak oyak ke mana? Hal akal talio, akal tak? Fa'anta akil. Onda lengur. Macam batu dengan kayu. Padahal tak je makan je. Mu makan hari ni. Makan bila makan, mu adalah seorang yang makan. Melayu pun kadang bahasa tak cantik. Saya bahasa dia. Mu makan nasi ni. Jadi, kalau makan, do you eat? So, you are a eater. Eater lah. Tapi jangan jadi an eater. Itu lain. Itu syarah bahasa lagi, kona macam-macam lah. Saya bagi contoh bahasa tu je. Kalau dia tulis, bila dia tulis, tu perbuatan tak? Tulis. Bila dia menulis, tentulah ada perbuatan. Bila menulis, tentulah ada sifat tulis. Bila tulis, dia adalah penulis. Pandai pun bahasa Melayu. Memang bahasa ibunda, takkan tak kerti. Di Arab kan? Katabah yaktubu. Yaktubu, jadi tentulah ada kitabah kat dia. Bila ada kitabah, fahuwa katib. Itu bahasa Arab. Itu je. Ke dalam bahasa. Format bahasa. Ni pun format nak bubuh nama dan istilah. Ada apa? Satu, nak faham ni, balik kena ngaji bahasa lah. Macam mana ngaji bahasa Inggeris. Macam mana boleh faham drive dengan driver. Kena faham balik. Mana past tense, present tense, future tense. Ini mana menunjukkan yang ni adalah dia punya adjektif dia. Kemudian pembuat dia nak panggil macam mana. Bubuh ER, write, writer, print, printer. Nak bubuh ER mana apa. Yang tu kena ngaji bahasa Inggeris lah. Kelak buka kelas bahasa Inggeris lah. Kalau bahasa Inggeris tu. Yang ni pun nak faham ni. Tuan-tuan kena ngaji kelas bahasa Arab untuk faham sorof. Bahasa Arab tu sorof. Untuk faham ni, kita faham kawana yukawinu takwinan fahuwa mukawwin. Bila ada takwin, fahuwa kaunuhu mukawwinan. Tuan-tuan nak faham tu, kena ngaji Arab lah. Jangan faham Melayu. Apa dia? Takwin, fahuwa mukawwin. Nak kawin. Ini aku tak apa lagi. Jangan duk faham cara Melayu. Saya lawak tu sambil. Jalan pergi burai tu sikit. Jangan duk faham Melayu. Dia kata dia, ada sifat kahwin ni. Jangan buat pasal. Jangan buat pasal gitu. Itulah buat bodoh je. Okey, siap. Satu ngaji ni kalau kita berhati, ada tempat dia memang susah sikit. Tapi pula tu macam ni. Dah susah sikit. Jangan tak mengaji langsung. Tak apa, tak kerti apa langsung. Itulah pula. Okey. Itu soalan kalau ada. Boleh. Nak tanya pun tak tahu nak tanya apa tak. Nak sebut gini, cuma atas kaedah kita faham akidah macam ni. Allah ni dia sempurna tak? Sempurna. Dia yang buat kita tak? Dia ada kuasa tak? Dia ada kuasa apa? Huraian pada kuasa tu. Huraian pada kuasa tu. Itulah takwin. Atas kaedah Maturidi. Allah Ta'ala kuasa apa? Dia bagi ada kita tak? Allah kuasa mengada. Kita buat kuasa perkataan bahasa tu. Kuasa mengada. Kuasa memati. Kuasa merupakan kita. Kuasa memberi rezeki. Kuasa menghidup, kuasa memati. Apa lagi? Semua dia kuasa lah. Perbuatan ni atas nama kun fayakun, dia boleh bagi jadi. Ini umum macam tu. Itu umum. Bila buat khusus, kuasa menghidup, kuasa menghidupkan semula, kuasa menghidupkan kekal abadi, kuasa mengadakan dalam masa sekelip mata, kuasa, macam-macam bab kuasa boleh bagi huraian tu. Kuasa menjadikan jantina lelaki, kuasa menjadikan haiwan, kuasa menjadikan tumbuhan, kuasa. Setiap huraian kuasa tu. Dalam konteks apa? Dalam konteks pendetilan kuasa tu, duk buat apa tu? Merupa, memberi, menegah, menghalang, mencipta, membuat sesuatu dengan tanpa misal,
mengampun, memaaf, menyiksa, mengazab, apa? Mengasihani, menyayangi, merahmati, mengampuni, kan? Macam-macam perbuatan tu. Semua tu sebenarnya dia huraian pendetilan daripada sifat kuasa Allah Ta'ala. Itu je lah. Nak ambil akidah tu ya. Tapi bila nak ambil faham dengan istilah, yang ni, macam ni, yang kita saya sebut ni. Atas kita nak faham kuasa Allah, oh Allah kuasa-kuasa apa? Semua ni, nisbah nak buat sesuatu, semua hak dia. Cuma Allah kuasa tak memasak? Sikit soalan itu, soalan cepu mas. Kan? Allah Ta'ala kuasa tak memasak? Dia bagi kederat kita memasak. Perlukan dia masak? Dia perlu masak. Buat apa? Allah Ta'ala kuasa tak berjalan? Jawab dia lah. Pandailah jawab. Dia nak gaduh berjalan. Buat apa? Dia bukan gaduh nak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Dia bagi kederat kat kita, dengan tu kita berjalan. Yang berjalan ni kita. Dia bagi kederat kita memperjalan kita. Allah berjalan kan? Subhanallah. Allah makan kan? Tak. Allah memberi kederat, memberikan keupayaan supaya kita ada kebolehan makan. Bukan Allah kuasa makan. Tak betul. Kuasa dalam perbuatan mensabitkan kepada perbuatan makhluk, kawan Ta'ala dia boleh jadi kufur. Satu, dia ada pelajaran lain dah tu. Nak syarah tu pun panjang juga. Satu pun saya sebut dah sekali lalu. Yang nak sebut bila sebut perbuatan, Allah kuasa dia umum. Jadi bila buat satu-satu mendetail tu, memang termasuk dalam ta'aluk sifat kudrat dia, dia boleh membuat apa saja kun fayakun. Itu yang saya tanya soalan Ta'ala tadi, soalan bentuk macam mana? Kalau perbuatan macam tu, nama dia perbuatan nisbah ke makhluk. Apa dia? Berjalan, berlari, berkahwin, gitu. Minum, menulis, membaca. Allah membaca. Allah kuasa tak membaca? Macam mana je? Allah perlu apa? Buat apa nak membaca ke dia pula? Dia bukan membaca. Dia beri kita keupayaan, kita boleh membaca. Dia perlu apa membaca? Kita membaca sabab alat perkakas untuk memaham satu. Allah dia dah memang faham, dia memang inkishaf, ilmu dia inkishaf. Dia bukan perlu membaca. Faham? Saja nak sebut dalam bentuk perbuatannya tu. Jadi kalau perbuatan-perbuatan yang dalam bentuk sifat makhluk, yang ni tak nisbah pada Allah Ta'ala. Yang ni sifat mustahil. Satu kalau datang dalam Quran, sebut apa? Waja'a rabbuka, datanglah Tuhan kau. Allah datang. Ya betul, Allah Ta'ala datang. Yang datang apa? Rahmat dia datang. Malaikat dia datang. Perintah dia datang. Suruhan dia datang. Dia bukan datang dan pergi. Dia beri makhluk dia keupayaan. Macam Jibril misalnya. Jibril yang duk datang dan pergi. Jibril yang turun naik. Malaikat sayyarah, malaikat siang malam, hak tu yang malaikat yang duk naik turun. Allah naik turun. Allah kuasa tak naik turun. Dia boleh buat naik turun, tapi apa perlu dia naik dan turun? Pasal dia tak perlu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, dia tak perlu turun naik untuk dia nak buat sesuatu. Yang perlu pindah tempat kita. Yang perlu turun naik ni kita tu makhluk Allah. Dia tak perlu apa-apa sabab, masa, perantara, perkakas, alat untuk membuat satu. Kan kun fayakun. Mu tak erti kan? Macam tu kan? Kalau duk faham Allah Ta'ala turun juga, tu ayat Quran kun fayakun tu nak buang mana? Allah Ta'ala dia nak mengampun, perlu ke dia turun langit dulu untuk bawa dia mengampun? Perlu. Tak, dia boleh ngampun. Walau dalam apa keadaan dia tak perlu nak turun dulu, naik ke apa ke untuk dia nak buat satu. Dia nak bagi perintah. Perlu kan dia nak datang dan pergi kepada kita? Dia datang untuk bagi perintah. Dia datang bagi perintah. Weh,
Dia bukan jenis datang dan pergi. Dia turut bahasa dia. Saya bunyi ulu sikit lah, way ni. Subhanallah, mustahil macam tu pada Allah Ta'ala. Jadi kalau perbuatan tu nisbahnya ke makhluk, yang ni tak layak disembah Allah Ta'ala, haram, berdosa, bahkan boleh jadi kufur kalau dengan sengaja mensabitkan sifat tu ke Allah Ta'ala. Dan yang ni lah kita belajar, ada disiplin dia. Pasal yang kita belajar ni, yang ittifaq. Jadi kalau ada yang datang ayat-ayat seumpama itu, yang nama dipanggil ayat mutasyabihat, dia ada khas bahas dia. Atau umum kita belajar mukhalafah lil hawadis. Atau prinsip kita belajar ni, tahu mana? Allah, dia memang kuasa buat satu, kuasa dia pula kun fayakun. Dan dia tak perlu sabab, alat, perantara, datang, pergi, turun, naik, berpindah, ataupun apa-apa saja untuk melaksanakan apa kehendak dia. Pasal dengan dia nak bagi jadi selalu. Siap. Jadi, perbuatan yang menisbahkan kepada berpindah, pergi, mari, turun, naik, subhanallah, mustahil macam tu sifat Allah Ta'ala. Kalau ada dalam hadis ayat Quran, macam mana? Ayat tu kena takwil. Macam mana ada pelajaran kita belajar buat takwil dulu. Siap. Itu sikit. Dah sebut, faham Allah Ta'ala kuasa. Dia kuasa. Huraian kepada kuasa dia buat sesuatu tu apa dia? Satu. Macam mana berhuraian? Jangan sampai hurai sampai menisbahkan perkara yang tak layak pada dia. Allah berjalan, Allah duduk, Allah senyum. Okey tak? Okey tak? Kelakar nak dengar? Okey. Allah senyum, Allah menangis, Allah sedih, Allah sakit, Allah sihat. Okey tak? Okey tak? Okey. Mu nak jadi kafir? Okey. Allah sakit. Siapa sakit? Kita sakit. Tu dia sakit, bukan dia sakit. Dia mesti ada makna itu. Makna tu lah yang ulama kita sebut yang ni ayat mutasyabihat, dia tak boleh faham dengan makna zahir. Yang tu ada pelajaran lagi jauh lah. Yang tu pelajaran tu tinggi. Yang tu pun pelajaran tu pelajaran bahasa juga. Nak memaham bahasa kiasan namanya. Bahasa kiasan dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun ada bahasa kiasan dia. Yang tu pun orang luar penduduk tak boleh ngaji bahasa kiasan. Maksudnya apa? Dia tak faham. Bahasa kiasan ni orang cerdik baru boleh ngaji. Yang tu yang pelajaran tu kena bagi orang cerdik-cerdik baru dia ajar. Kalau orang tak cerdik tak boleh ajar tu. Maksudnya apa? Lagi sila-sila akidah tak kena. Dia faham dia ke orang salah. Tak betul. Wahabi tu dia ambil sebagai teras pelajaran akidah ni. Aduh, masalah Wahabi. Dia faham Allah bersila, lendik. Allah turun 1/3 malam. Dia faham yang tu. Zahir ayat tu. Yang tu dia ajar akidah. Allah turun, Allah datang beri rahmat dia. Allah tersenyum melihat kita duk taat. Allah, dia sakit bila kita derhaka. Astagfirullah. Macam kita apa ni? Allah pun dia baran juga bila kita tak taat dia. Dia baran. Allah baran. Betul. Subhanallah. Satu semua ayat-ayat Quran yang ada memahamkan macam tu, itu umum dia panggil ayat mutasyabihat. Satu besar benda kena gaji situ. Ketukar boleh baca Quran terjemah sendiri. Hadis terjemah sendiri bukan boleh. Mau nak mapuh, faham lah. Sila lah. Nak faham sendiri tu. Bukan senang. Dia kata apa salah baca terjemah. Oi. Cakap gitu macam mu tak ada ilmu. Mu tak tahu apa dia yang ada dalam Quran tu. Dan apa ilmu yang dibahas dalam tu. Kesusahan nak ambil faham dia yang ulama dulu pun kata susah nak faham. Ni ilmu apa pun tak ada. Bahasa Malaysia pun tak apa nak lulus. Buah pergi bahasa itu. Habis-habis nak baca terjemah Al-Quran saja nak ambil faham Al-Quran terus dengan terjemahan. Handainya kita. Buah pergi bahasa itu. Kita sebut bahasa Melayu pun kadang tak boleh nak faham. Okey, saja. Saya panjang dulu, dia panjang sangat kan. Dia pasal dia nak bebel sikit tu. Nak bebel ke Wahabi tu lah. Pasal dia faham benda yang rumit-rumit tu, dia gaduh nak faham. Lepas tu dia faham dengan terjemah. Dia bukan cerdik nak faham. Ilmu untuk memahamkan dia, perkakas alat tak ada. Tapi nak faham juga.
ayat-ayat yang bahasa dia susah. Belajar kudrat iradah ilmu ayat sama pasal kalam macam kita duk belajar ni tak mau ngaji. Dia kata ilmu falsafah lah apa-apa. Yang payah-payah tu dia nak ngaji tapi alat dia tak mau pakai, tak mau. Alat dia tak ada. Dia nak menyelam dalam laut tapi tak ada alat menyelam. Tonggeh tak ada, tutup muka tak ada, tutup mata tak ada. Baju untuk kalau sejuk supaya pakai baju yang tahan haba, tahan sejuk. Tak ada. Patutnya nak lagi dalam kena naik kapal selam. Dia apa pun tak ada, pakai tulang 4 kerat, menyelam. Mapuh boleh. Macam tu kot. Wahabi lah tu lah. Dia jadi mapuh kat tu lah. Pasal apa? Alat tak ada tapi nak menyelam lautan dalam. Siap. Jadi asal saya nak sebut rumusan tadi, Allah dia kuasa, huraian kepada kuasa itulah dipanggil takwin. Cuma, jangan huraian tu sampai menisbahkan huraian buat perbuatan tu kepada perbuatan yang ni perbuatan makhluk tapi disabit ke orang salah. Tu tak kena. Satu kata Allah makan tak betul. Allah tak makan. Allah tak minum. Allah ngantuk. Allah tak ngantuk. Allah bagi kita ngantuk. Allah tak ngantuk. Allah tidur ke? Allah tidur. Subhanallah. Faham kot sekali lalu saya sebut tu kan. Allah berjalan, Allah duduk. Ada. Untuk Allah senyum, Allah menangis, Allah. Apa merepek apa tu. Merepek. Ada soalan? Boleh? Ya. Ya. Ya, betul macam tu. Ayat ni memang macam tu. Bukan, jadi asal ayat, kalau huraian ni, Allah dia kuasa. Takkan ada pada dia sifat kekurangan. Jadi dia kuasa untuk membuat apa saja atas nama yang selayak pada dia untuk dia nak buat. Hak dia nak buat. Atas kita belajar dulu, apa yang nama mungkin, tu termasukkan ta'aluk dia nak buat apa saja kehendak dia. Jadi dia kuasa beri kita makan, beri kita minum, bagi kita berjalan, bagi kita duduk, bagi kita bernafas. Itu dia memang kuasa buat kita macam tu. Tapi jangan bahasakan yang tu ke dia. Allah pun kuasa berjalan, Allah pun kuasa makan, Allah kuasa minum. Apa dia? Itu salah. Pasal apa? Bila kuasa minum, apa masalah ni? Maksudnya, dia ada pada dia sifat minum. Ada sifat minum, maksudnya dia perlu minum. Boleh faham? Dia perlu minum kan? Subhanallah. Kita yang perlu minum. Jadi bukan Allah minum, Allah makan. Anda boleh itu. Allah bagi kita minum. Dia bagi kita kederat, dengan tu kita boleh buat perbuatan minum, makan, tidur, rehat, mengaji, menghafal, menghurai, mensyarah, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, membantu orang, muzakarah, muhasabah. Kita yang hak tu. Kederat dia beri. Jangan bahasakan sifat makhluk ke dia. Itu prinsip. Jadi betul lah ayat tu. Allah beri kita makan. Pasal Allah makan, itu tak kena. Pasal dia sempurna. Takkan ada kurang. Kalau dia makan, maksudnya dia berhajat kepada makanan. Subhanallah. Subhanallah. Siap. Pelajaran simple tapi format tu besar tu. Dalam memaham akidah. Okay. Kalau tak ada situ dulu kita. InsyaAllah sambung. Harus bagi Allah. Dan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri inayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika badan abada
برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.